tinggal orang yang dalam masjid. Mai akhir Ramadan tinggal 2-3 saf saja. Kenapakah jadi macam ni? Tiap-tiap tahun jadi macam ni. Kenapa? Karena mungkin kita kurang faham, mungkin kita kurang tahu ataupun tak faham di dalam hati kita kenapakah Allah Ta'ala anugerahkan kita Ramadan. Di dalam firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ay tuflihun. Wahai sekalian orang yang beriman, semua difardukan ke atas sekalian kamu, ke atas engkau, yakni umat engkau dan engkau, ke atas engkau ya Muhammad dan sekalian umat engkau akan puasa, yakni puasa pada bulan Ramadan. Seperti mana, sebagaimana, semacam mana telah difardukan oleh Allah Ta'ala ke atas umat-umat sebelum daripada kamu, nabi-nabi sebelum daripada kamu ya Muhammad. Mudah-mudahan puasa yang kamu kerjakan menyebabkan kamu jadi tattaqun ay tuflihun, yakni kamu berjaya di akhirat kelak, dapat masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Kita kena faham bahawa ibadah puasa yang kita laksanakan ni, umat-umat dulu pun dapat juga. Nabi-nabi, rasul-rasul yang dahulu pun ada juga syariat puasa. Cuma kaifiat dia tak sama dengan kaifiat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan bulan mereka puasa tak sama dengan bulan yang dianugerahkan kepada Rasulullah SAW. Umat Nabi Isa mungkin bulan Rajab, umat Nabi Isa bulan Muharram. Ada nabi-nabi bulan Zulhijjah, ada nabi-nabi bulan Sya'ban, berpuasa pada bulan Sya'ban. Kenapakah Allah Ta'ala memilih Ramadan? Allah Ta'ala memilih Ramadan lalu Allah Ta'ala anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena mulianya bulan Ramadan itu, baiknya bulan Ramadan itu, berkatnya bulan Ramadan itu menandingi, melebihi daripada bulan-bulan yang lain yang Allah Ta'ala fardukan puasa kepada nabi-nabi yang lain. Sama seperti hari Jumaat itu lebih daripada hari-hari yang lain, kelebihan dia, kemuliaan dia daripada hari-hari yang lain. Begitulah bulan Ramadan. Jadi Allah Ta'ala pilih satu bulan yang cukup istimewa, dan di dalam bulan tersebut Allah Ta'ala syariatkan ibadah yang istimewa, iaitu ibadah puasa. Kenapa? Karena Allah Ta'ala nak menambahkan kemuliaan kita. Tuhan dah beri dah, pasal apa kita tak ambil? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kebanyakan orang beranggapan bulan Ramadan ni aku dah puasa cukup, mau apa lagi? Bulan Ramadan aku dah puasa dah, daripada 1 Ramadan sampai 29 Ramadan ataupun 30 Ramadan aku dah puasa dah, tak tinggal sehari pun. Cukup kan? Sebenarnya tak cukup. Kita hanya berpuasa tetapi kita tidak memeriahkan, kita tidak mengagungkan pemberian Allah Ta'ala yang satu lagi, iaitu Ramadan. Puasa ni tuan-tuan, hari Isnin kau boleh buat puasa sunat Isnin, puasa orang. Puasa Khamis, puasa sunat Khamis, puasa juga. Takrif dia samalah dengan puasa Ramadan, cuma dari segi hukum dia sunat. Puasa Yaumun Bid 13, 14, 15 Hijrah. 13, 14, 15 tengah bulan. Puasa juga, puasa sunat juga. Puasa selepas 1 Syawal, puasa 6. Puasa juga, hukum dia sunat. Puasa kita boleh buat pada hari Khamis, kita boleh buat pada hari Isnin, kita boleh buat selepas Syawal. Apa perbezaan puasa-puasa sunat itu dengan puasa yang sedang kita laksanakan pada bulan Ramadan? Perbezaannya iaitu puasa-puasa sunat tersebut dibuat dalam keadaan hari dan masa yang dilaksanakan puasa itu tak sama kemuliaan dia dengan bulan yang sedang kita harungi sekarang, iaitu bulan Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, Ramadhanu ila Ramadhan, al-jum'atu ila jum'ah, as-salatu ila salat, mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Ramadan kepada Ramadan, yakni kemarin, Ramadan kemarin, puasa kemarin kepada puasa hari ini. Satu Ramadan kepada satu Ramadan, satu Ramadan kepada satu Ramadan.
satu Jumaat kepada Jumaat yang lain, satu sembahyang kepada sembahyang yang lain, sembahyang fardu. Lima bainahunna, yang mana di antara kedua-duanya, Ramadan dengan Ramadan, hari Ramadan dengan Ramadan, hari Jumaat ke Jumaat yang lain, satu sembahyang fardu dengan satu sembahyang yang lain, mukaffiratun, menyucikan dosa kita, idza jatunibatil kabair, selama mana apabila jika seseorang itu tidak mengekali dosa besar. Di dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kata bulan Ramadan, Nabi bukan sebut syahr, Nabi bukan sebut as-siyam, Nabi sebut Ramadan. Maklum daripada Ramadan ni kena puasa, faham daripada Ramadan kena puasa, tapi Nabi sebut Ramadan kerana mulianya bulan tersebut. Kalau hari Isnin, hari Khamis, puasa Syawal, kita akan dapat seperti ini. Cuma ada hanya pada bulan Ramadan. Apa dia yang ada pada bulan Ramadan itu? Pengampunan daripada Allah Ta'ala jika syarat kita tak melaksana, kita tak melakukan dosa besar. Tadi daripada sembahyang maghrib sampai ke Isya, apa dosa yang kita buat tuan-tuan? Duduk dalam masjid nak ada dosa? Takkan tengok dalam handset itu cerita yang tak elok dalam masjid. Kita duduk yang iktikaf dalam masjid, kita duduk sembahyang sunat dalam masjid, kita sembahyang berjemaah Isya dalam masjid, kita buat tahlil, tolong kawan-kawan, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, tolong hantar pahala bagi dia, buat kebajikan. Kemudian sekarang ni kita selesai sembahyang tarawih, kita tazkirah sebentar, duduk dengar saya. Yang ni bukan dinamakan maksiat, yang ni dinamakan ibadah. Jadi tak ada maksiat, dosa-dosa yang kita buat, insya-Allah Allah Taala ampunkanlah dosa kita. Cuma kena ada di sini. Nak ke tak? Tuhan ampun dah. Mau tak mau Tuhan dah ampun dah. Dosa-dosa kita Tuhan ampun. Jadi apabila dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Taala, itu satu rahmat yang besar. Buat apa kita nak cari satu benda yang lain yang mana Allah Taala anggap kita musuh dia pada bulan yang mulia? Apabila kita keluar daripada masjid, kita cari tempat-tempat yang mana Tuhan marah kat kita, Tuhan murka kat kita. Sedangkan di antara maghrib dan Isya, Tuhan dah ampun dah dosa kita. Itu keistimewaan Ramadan yang mana kita kena faham dan kita kena tahu. Yang mana Ramadan ni dia ada 30 hari, bukannya satu hari, bukannya 10 hari. Dia ada 30 hari kita nak kena imarah dia. Yang mana permulaan Tuhan dah beri rahmat, masuk yang ke bahagian yang kedua, iaitu setelah Ramadan sampai kepada 20 Ramadan, Tuhan dah bersedia nak maghfiratun, nak mengampunkan dosa kita. Sedangkan kita pada waktu itu semangat tengah turun, tapi semangat makan buah lambuk dah tak pernah turun tuan-tuan. Main masjid dia kuat turun, baca Quran dia kuat letih. Sedangkan Allah Ta'ala nak beri pengampunan. Yang tu kita kena fikir. Sebab itulah di dalam syurga ni, pintu syurga tu saja Tuhan buat daripada emas, anak kunci yang akan dibuka oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita apa barang-barang yang ada dalam syurga tu cukup tinggi nilai. Nak masuk dia tu kenalah kita mengharungi perkara-perkara yang nafsu kita tak suka. Baik, apabila Allah Ta'ala dah sedia dah pengampunan, adakah kita bersedia untuk diampunkan oleh Allah Ta'ala? Itu kita kena tanya sendirilah. Kalau kita nak raya awal, masuk saja pertengahan Ramadan, kita dah beda, kita rasa dah cukup dah 10 malam 10 dah, ni aku nak isikan dengan habuan dunia lah pula, maka kita tidak akan mendapat pengampunan Allah Ta'ala. Kita tidak mendapat kasih sayang Allah Ta'ala kerana kita berhenti sebelum Tuhan beri. Kita berhenti buat baik sebelum daripada Allah Ta'ala memberi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa akhiruhu ankum minan nar, akhir Ramadan ini pelepasan, kemerdekaan daripada api neraka, iaitu malam 21 sampailah malam terakhir, sama ada 29 ataupun 30. Apa maksud ankum minan nar? Kata Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, iaitu Allah Ta'ala nak buang semua takdir-takdir yang buruk pada kita. Kalau kita sebelum daripada Ramadan, kita ni suka bercakap benda-benda yang mengaku, benda-benda yang menyakiti hati orang. Apabila kita mengharungi Ramadan dengan penuh adab sampai ke 10 yang akhir pun kita masih istiqamah, maka apabila selesai dengan bulan Ramadan, kita akhirkan Ramadan dengan penuh kejayaan, maka Allah Ta'ala nak banding dah takdir
selepas tu dia berubah perangai kita macam orang baru balik Mekah. Kadang-kadang sebelum nak pergi dulu lah, lepas balik daripada Mekah, tengok berubah perangai dia. Apa dia? Sebab tu makna itu minat Tuhan ubah takdir kita. Yang ni semua Tuhan janji melalui lidah baginda sallallahu alaihi wasallam nak beri kepada kita. Adakah kita ni bersedia nak? Kalau kita nak ambil sekalian benda-benda ni, kita kena istiqamah di dalam beramal di dalam bulan Ramadan, istiqamah hati kita dalam menta'zimkan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan pahala digandakan. Contoh, ibadah sunat menyamai ibadah wajib, sedekah sunat menyamai sedekah yang wajib, zakat dan sebagainya. Ibadah yang wajib menyamai 70 ibadah pahala ni. Jadi Allah Taala gandakan ibadah, gandakan pahala. Kerana apa? Kerana Tuhan nak bagi peluang. Tuhan nak dengan sifat rahmat dia nak bagi kita ni muhasabah nikmat Allah Taala yang berkelanjutan di akhirat kelak. Yang ini semua kita kena faham. Bukan dekat kita kena faham, semua tiap-tiap individu kena faham. Ada 3 cara nak mengekalkan istiqamah. Yang pertamanya, kita kena kuat berdoa, kena minta tolong daripada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Muaz, Muaz, inni uhibbu." Bahwasanya aku kasih kepadamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Muaz, tiap-tiap kali lepas sembahyang jangan lupa baca doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah." Nabi ulang 3 kali. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku. Allahumma a'inni atas ala zikrika, atas mengingati Engkau, wa syukrika, dan bersyukur kepada Engkau, dan memperelokkan segala ibadah. Kita minta tolong dengan Allah Ta'ala sungguh-sungguh supaya Allah Ta'ala tolong kita dalam nak mengingati Allah. Allah Ta'ala tolong kita dalam nak menggunakan, nak memalingkan anggota-anggota kita kepada bersyukur kepada Allah Ta'ala. Minta tolong Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita ibadah-ibadah yang elok. Allah Ta'ala cover, Allah Ta'ala percantikkan ibadah kita supaya jadi elok. Macam kita sembahyang tarawih, kita kena memperelokkan khusyuk, memperelokkan gerakan-gerakan. Biar imam selesai Allahu Akbar, baru kita berdoa. Sami Allahu liman hamidah, baru kita berdoa. Allahu Akbar, baru kita sujud. Selesai bar baru kita sujud. Dan hati kita kena beri tumpuan yang sepenuhnya kepada Allah Ta'ala apabila kita bersembahyang. Jangan hanya kuat. Yang kuat. Berapa lagi ni? Baru 4. Ada 4 lagi. Ustaz di dalam hati tazkirah ni, buat lembat. Ini bola, siapa lah buat? Duduk dalam tu, dalam hati untuk sembahyang. Dia tak jadi. Kalau benda-benda macam ni tu dalam lubuk hati kita, maka kita hanya boleh 5 hari, 6 hari, 7 hari Ramadan saja tentu. Maka nak hilangkan benda ni, kena minta lah kepada Allah. Yang keduanya, kena pelihara sekalian anggota-anggota yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Mata kena tengok benda yang elok, tengok Quran. Telinga dengar benda yang elok, tangan pegang benda yang halal. Barulah hati kita akan terjaga sepanjang bulan Ramadan. Barulah istiqamah kita akan terpelihara. Yang terakhirnya, di dalam ibadah kita tu mestilah kualitinya, mestilah tumpuan kepada Allah Ta'ala, rayuan kepada Allah Ta'ala tu melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Dah kita tahu kata bulan ni Tuhan ampun dosa, maka permintaan kita, maka taubat kita, maka doa kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita mesti mubalaghah, mesti lebih daripada bulan-bulan yang lain. Mesti doa sungguh-sungguh. Jangan kita doa dalam keadaan kita menentu, jangan kita amin dalam keadaan kita tak bersungguh-sungguh. Kerana apa? Kerana orang yang tidak bersungguh-sungguh ni apa pun payah tak dapat. Baik perkara dunia, tambah perkara akhir. Hati kita kena beri tumpuan sungguh-sungguh dalam bulan ni, munajat sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah amalkan 3 ni, insyaAllah semangat kita Tuhan akan pelihara sampailah hujung Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan ni, iblis, syaitan, jin, kok jahat, kok kafir, syaitan, semua Tuhan tambah balik 3 tahun. Ada riwayat kata ditambah di hutan-hutan apa semua. Satu benda yang baik untuk kita, dan kalau kita perhati halus-halus, satu benda yang apabila kita tahu benda ni
dia menjadi kifal. Dalam bulan puasa, apabila iblis, syaitan, jin dah dikena tambah, yang tinggal pada kita nafsu. Nafsu kita adalah takrif nafsu tu. Apabila kita berpuasa, maka kita mengikat nafsu kita. Maksudnya nafsu kita juga dijaga. Habis itu kejahatan-kejahatan yang kita lakukan pada bulan puasa tu disebabkan siapa tuan-tuan? Kita suka tengok aurat orang perempuan. Kita suka bercakap benda yang berdosa. Kita suka dengar perkara-perkara maksiat. Sebab siapa ni? Sebab iblis tak, iblis kena tambah. Setan pun kena tambah. Sebab siapa? Nafsu dah hang puasa. Sebab siapa? Sebab tu kata ulama, orang yang buat maksiat pada bulan puasa tak ada sebab siapa. Sebab dia tu jahat. Sebab kita. Sebab itulah di pada masa di dalam api neraka, na'udzubillah min zalik, masuk dalam api neraka. Dalam kitab Nurratun Nasih, apabila iblis dibawa, malaikat tu sebab berubah. Kita kata hang punya kuasa yang bawa aku masuk dalam api neraka. Berkelahi lagi dalam neraka. Iblis jawab mudah ya. Aku kena tambah bulan puasa. Anak buah aku syaitan semua kena tambah habis. Kami semua tu nafsu hang tu kena tambah. Yang dia buat maksiat hang lah. Hang masuk sini bukan pasal aku, hang tu jahat. Jadi bulan puasa ni kalau masjid kita melakukan maksiat, fahamlah yang jahat tu sebenarnya diri kita sendiri. Kita kena ubah. Nak ubah dia tu, kata ulama tak ada jalan lain, iaitu kita kena penuhkan di dalam hati kita ni benda-benda baik. Aku nak bertobat, aku bertobat. Aku nak baca Quran, baca Quran. Penuhkan benda-benda. Pasal apa? Sekalian asbab-asbab sudah diikat, sekalian asbab-asbab sudah ditambah. Tinggal kita dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kena bersungguh-sungguh bulan puasa, tarbiyah sungguh-sungguh nafsu kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri bantuan dan Tuhan ubah akhlak kita, Tuhan ubah adab kita, dan Tuhan ubah sifat kita menjadi mukmin yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hanya sekadar itu sajalah tazkirah saya pada malam ni. Sebelum saya tutup majlis saya nak buat pengumuman sedikit lah. Pada setiap kali saya datang untuk mengajar di sini, kuliah saya hari Ahad minggu yang keempat, kuliah subuh. Ramai tuan-tuan, lagi ramai pada ni mai mengaji. Tak saya tu mai lagi. Ramai. Jadi saya jual tanah wakaf milik Mahat saya, Mahat Tadbiqul Ulum, serta sahabat-sahabat. Bangunan dia kami mula buat awal tahun ni lah, 2014. Ada 2014 kita mula buat. Sekarang ni dah 80 prajur nak siap. Jadi kita boleh tengok tambah lagi, ada sahabat-sahabat saya, anak murid saya ada tujuan wakaf di belakang. Jadi kita perlukan 70,000 saja lagi untuk menyiapkan bangunan. Saya target bulan 10 ni. Bulan 10 ni siap, insya-Allah tahun depan kita akan buat pemasukan. Yang mana yang nak mengaji sekarang kita akan isi dah. Yang dulu wakaf ni kita jual sekaki RM50. Jadi RM50 ni ada sambutan tapi kurang lah. Jadi kita buat mesyuarat dan sempena bulan puasa yang berkat ni kita kurang. Kita turun, kita bagi diskaun daripada 50 jadi RM20. Jadi kalau saya nak jual tu, kalau RM50 tu boleh dapat RM1,000 lebih. Kalau dah kurang RM20, harap malam ni naik jadi RM5,000, RM6,000 lebih tu kan. Beli wakaf apabila tuan-tuan akad saja jual beli itu, pahala tu daripada tuan-tuan akad sampailah hari akhir, sampai berlakunya kiamat. Karena harta wakaf ni dia berkekalan. Kalau tuan-tuan beli sekaki lah pahalanya berkekalan. Kalau beli dua kaki lah pahalanya. Kalau beli satu buku lah pahalanya berkekalan. Harap-harap muslimin dan muslimat sini dapat bantu kami menyelesaikan pembinaan tu dengan membeli wakaf. Kalau ada duit dalam kereta jangan segan keluar.
Dia ambil duit itu masuk balik dalam masjid. Jangan start reka balik, tak boleh pergi wakaf. Dan muslimat dengan muslimin ni, muslimat lebih banyak duit. Mereka bawa duit banyak. Duit mereka ada di leher, mereka ada di tangan, ada di telinga, duit semua tu. Apa salahnya letak atas tikar lagi, atas sejadah tu satu, insyaAllah Tuhan ganti akan 10. Jadi di belakang sana lagi tuan-tuan bolehlah memberi wakaf